seorang pereka kapal, saya perlu mengeluarkan idea-idea kreatif supaya dapat memuaskan hati pelanggan. Institut Teknologi Kejuruteraan Marin Malaysia atau UNIKL MIMAT yang terletak di Lumur Perak adalah antara institusi pengajian tinggi yang menawarkan pengkhususan dalam industri electrical marine ataupun perkapalan. Ini antara cabang kejuruteraan yang mempunyai prospek cerah dan mendapat permintaan tinggi daripada industri. Universiti Kuala Lumpur secara umumnya selari hasrat negara untuk melahirkan graduan TVET yang berkualiti. Negara mensasarkan penjanaan tenaga kerja berkemahiran tinggi di dalam industri marine, terutamanya pembinaan dan baik pulih kapal. Program yang ditawarkan UNIKL MIMAT memang terbuka untuk lepasan SPM, lepasan diploma dan juga lepasan undergraduate. Maklum balas pihak industri adalah positif mengenai graduan MIMAT yang telah dihasilkan, dan untuk makluman UNIKL MIMAT telah menghasilkan lebih kurang 4,000 graduan sejak penubuhan UNIKL ini sendiri, UNIKL MIMAT ini. Kemahiran pelajar yang selari dengan kehendak industri, terutamanya dari segi kompetensi pelajar itu sendiri, yang mana aspek praktikal seperti kimpalan, aspek piping ataupun kerja-kerja perpaipan, troubleshooting dan juga technical report writing telah menerima feedback positif dari pihak industri. Industri marin mencakupi skop yang sangat luas. Ini termasuk jenis-jenis kapal, rekaan platform luar pesisir, pembinaan, operasi, penyelenggaraan, pengeluaran alatan perkapalan dan juga alat ganti. Pelajar didedahkan asas lukisan mereka bentuk dan perkara kompleks yang perlu ada untuk membina sesebuah kapal. Untuk menjadi seorang pelajar di Universiti Kuala Lumpur dan mengambil jurusan dalam diploma teknologi kejuruteraan dan bentuk kapal, seorang pelajar itu seharusnya memiliki cita-cita yang tinggi, berminat dan rajin berusaha. Seorang pelajar itu harus memiliki kemahiran ataupun ilmu dari segi teori, yang mana dia orang akan belajar macam mana untuk mereka bentuk kapal dari asal. Bila mana mereka bentuk itu selesai, mereka harus menganalisa dari segi stability performance kapal tersebut. Secara umum, kita akan memberi perhatian pada setiap pelajar kita, yang mana pelajar akan di-assess ataupun akan dinilai melalui secara ujian bertulis, kemahiran melakukan kerja-kerja amali, dan juga untuk menjadikan mereka seorang pelajar yang mampu berkomunikasi. Kita juga ada penilaian berbentuk presentation. Teori yang diajar adalah selari dengan praktikaliti, di mana pelajar perlu terus mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam perisian reka bentuk kapal. Untuk itu, fokus sepenuhnya terhadap penerangan pensyarah perlu diberi bagi menghasilkan reka bentuk kapal yang mampu memenuhi standard piawaian yang sedia ada. Kita akan ajarlah jenis-jenis enjin yang perlu digunakan dan jarak perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat mengikut jenis kapal. Daripada itu juga kita akan mengajar mereka bagaimana kestabilan kapal. Jika kita letak petai sebelah kiri, kena tak letak barang lagi sebelah kanan. Untuk kita balancekan kiri dan kanan kapal itulah. Secara praktikal, kita akan lukis di dalam komputer menggunakan software, dan kemudian selain itu kita akan analisis lah. Selepas kita siap lukis, kita analisis secara simulation mengikut keadaan laut sekarang. Biasanya kita akan ikut di sekitar Malaysia lah. Biasanya penilaian untuk semua ujian ataupun praktikal yang kita buat adalah berasaskan daripada result yang mereka dapat. Yang kita buat lukisan, kita dapat lukisan adakah sama dengan yang realiti, ataupun dia punya analisis dengan realiti kita sesuai atau tidak. Selama 6 semester, pelajar akan mempelajari pelbagai mata pelajaran teras. Antaranya, teknologi kapal, lukisan kejuruteraan, matematik teknikal, CAD, seni bina laut, sistem kejuruteraan marine,
rekaan struktur marin dan lain-lain subjek teras dan elektif. Ini bagi memastikan pelajar benar-benar kompeten dengan ilmu marin dan perkapalan. Saya memilih kursus ini kerana saya meminati dalam bidang perkapalan di Malaysia. Saya melihat kepentingan kursus ini untuk melahirkan graduasi yang berjaya dalam bidang perkapalan kerana di industri perkapalan di Malaysia terdapat kekurangan wanita yang mahir di industri perkapalan di Malaysia. Pengalaman saya di UNICAD Mimet sepanjang mengikuti program pengajian Diploma in Ship Design, saya belajar cara untuk mengimpal dan melukis plan kapal secara terperinci. Selain itu, pelajar juga berpeluang mempelajari teknik-teknik pengimpalan, thermal cutting bagi memahami dan mendalami proses membina sesebuah kapal. Ini perlu untuk memahirkan seseorang pelajar dengan setiap inci struktur yang ada pada bahagian badan kapal. Dalam bidang kejuruteraan, sememangnya tidak pernah kurang. Malah, antara bidang pekerjaan yang terbesar di Malaysia dan IPT ini menawarkan satu lagi program khusus bagi mereka yang meminati kejuruteraan pembinaan dan penyelenggaraan kapal. Cabarannya kita nak kena relate dengan dari drawing terus ke construction ni. Daripada rangka kapal, lepas tu bendingkan benda tu, dari pelik keping-pelik tu kita kena bendingkan supaya jadi bentuk frame kapal tu lah kan. So daripada sini kita agak ajar cara basic mesin yang kita nak gunakan tu. Bending kita gunakan mesin folding machine, press brake and filming, gelatin, cutting plate. Dan student akan fabricate dia punya drawing dia. So kita akan ajar part mesin yang kita perlu buat. Material okey, jadi kita guna material mild steel, aluminium, stainless steel. Kapal kita ada buat kapal mild steel dan aluminium. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pemahaman jitu berkenaan prinsip utama pembinaan bot dan kapal, aktiviti penjadualan dan pelan kejuruteraan, memahami rasional penggabungan reka bentuk kerangka kapal moden dan kecekapan limbungan kapal. Antara lain, pelajar juga perlu memahami aspek struktur susunan tugas dan mengaplikasikan amalan kerja standard yang telah ditetapkan industri. First, pengenalan kita akan ajar secara teoretikal lah. Selepas teoretikal, pelajar akan dibawa ke bay masing-masing untuk perform, untuk menjalankan aktiviti timpalan. Selepas itu, hasil daripada timpalan itu kita akan gunakan untuk menjalankan pemeriksaan sendiri berdasarkan standard industri yang digunakan pakai semasa ini lah. Daripada situ dia akan tahulah sama ada timpalan ini berkualiti ataupun sebaliknya. Okey, weight gauge kita gunakan untuk penentuan saiz timpalan lah. Sama ada memenuhi kriteria yang diluluskan atau sebaliknya. Saya melihat industri maritim di Malaysia ni menyediakan peluang yang amat besar untuk tenaga muda melibatkan diri. So dengan adanya HiTVET ni, dia mengajar tentang kemahiran kapal untuk diaplikasikan mengikut kemahuan industri semasa. Tahap penerimaan ini cukup bagus. Saya rasa dalam 80% lah ke atas. Mana graduan kita market ready untuk diterima pakai oleh industri perkapalan di Malaysia dan di luar negara. Sebelum
untuk membuat kapal, kami perlu belajar dan faham tentang lukisan, dan selepas itu kami akan ke rangka untuk pembinaan kapal. Timbul berminat sejak saya di sekolah. Saya juga telah mengikuti perkemahan dekat sini selama 3 hari dan saya tengok belajar welding ni adalah salah satu cara saya nak olah daripada kita kimpal tu stres ke kita tak boleh buat sebab dia tak akan jadi. Tenaga pengajar di sini mengajar kami daripada kami basic. Kami tidak tahu apa-apa tentang kimpalan. Ajar kami dengan penuh bermula basic sekali lah. Ya, dari satu step by step hinggalah saya dan juga rakan-rakan boleh buat welding dengan seperti seorang profesional lah. Cabaran bagi saya lah sebagai seorang perempuan kadang-kadang agak sukar kerana lelaki yang saya rasa saya terlalu mungkin rendah diri. Jadi untuk saya sebagai seorang perempuan saya rasa kena tonjolkan diri saya dan itulah cabaran saya. Apa yang saya impikan dari sejak sekolah saya dah capai kat sini. Okay, sampai saya habis belajar, saya akan teruskan impian saya. IPT ini mempunyai banyak kelebihan. Selain tenaga pengajar yang berpengalaman, memiliki peralatan pembelajaran yang sama seperti di atas kapal. Okey, kapal secara basic dia kita perlu mengetahui bahagian. Kalau English term dia port, starboard, aft and forward untuk depan dan belakang. Umumnya peralatan ni kita hanya belajar secara praktikal dalam kelas. So tak banyak peralatan yang akan kita gunakan. So secara teori sahaja. Okay, kalau secara amali untuk bidang teknologi kejuruteraan pembinaan ni, kita hanya fokuskan kepada kimpalan. Okay, contohnya kita akan setiap minggu kita akan ada kelas untuk kimpalan. So kita akan masuk sini untuk belajar macam-macam teknik kimpalan, contohnya arka dan sebagainya. Okay, bagi saya pentingnya bidang perkapalan ni di mana kita tahu zaman sekarang ni kita masih bergantung kepada mengimport dan mengeksport barang menggunakan kapal. Jadi bidang kerja untuk amat tinggi untuk kita. Jadi senanglah untuk kita mendapat tempat di dalam industri. So kamu boleh angkat call bila agent side sudah call dan bila diorang cakap okay start, kamu boleh start test engine. Okay, 2 4 6 8. Okay, and then you back 8 6 4 2 2 4 6 8 8 6 4 2. Everything is good. Banyak aspek teknikal yang perlu diambil kira sebelum kapal keluar berlayar. Ranako Education and Training Institute adalah satu lagi IPT yang menawarkan kursus berkaitan marin dan perkapalan. Berpengkalan di Kemaman, Terengganu. Antara kursus yang menarik ialah Diploma Pengajian Nautika. Okey, untuk program Diploma in Nautical Studies ni, Sains Nautika ni, keperluan untuk ada pada setiap pelajar di mana pelajar perlu memiliki fizikal dan mental yang kuat. Di mana program ini membawa karier sebagai seorang pelayar atau pelaut di atas kapal. Bagi graduan ataupun alumni Diploma in Nautical Studies, peluang mereka sangat cerah di dalam industri kerana industri kini kian menumpukan para graduan yang memiliki skill dan kemahiran di mana kita panggil sebagai pekerja berkemahiran. Dan untuk industri perkapalan di atas kapal sebagai seorang pelayar, mereka boleh mencapai sehingga seorang kapten di atas kapal.
melalui aspek pengajaran dan pembelajaran bergantung mengikut silibus. Selain daripada itu, pelajar Diploma in Nautical Studies juga akan diajar melalui penggunaan peralatan yang terdapat di dalam anjungan kapal. Kursus ini menyediakan graduan dengan kemahiran dan kompetensi di dalam industri maritim, khususnya sektor pengemudian. Pelajar akan didedahkan dengan kemahiran dan teknik pengemudian serta pelbagai mata pelajaran yang berkaitan. Seperti mana IPT berteraskan TVET yang lain, pembelajaran secara hands-on amat dititik beratkan selain mengikuti kelas biasa. Student ni dia akan belajar mengenai cara untuk merancang pelayaran atau perjalanan dia. Okay, maknanya dia akan start dengan chartwork. Dia akan gunakan carta tu sebagai dia punya sumber rujukan dia, yang mana dia akan plot sekiranya kalau dia nak bergerak dari point A ke point B. Jadi dekat dalam carta ni dia akan plot lah. Contohnya dari Kemaman lah, dari Kemaman ke Singapura. So dalam chartwork ni dia akan plot dia punya perjalanan dia tu. Dari situ dia akan tahu dia punya estimated time arrival, maknanya bila dia akan sampai. Peluang kerjaya dia kalau untuk naik kapal, dia memang untuk naik kapal lah. Dia akan naik sebagai cadet. Okay, bila dia naik cadet, dia akan kumpul dia punya sea time dia. Sea time ni adalah waktu dia berlayar. Bila dah cukup 12 bulan, dia akan ambil dia punya COC dia. Untuk dia naik pangkat seterusnya, sampailah jadi kapten ni, dia akan ada lagi dia punya COC dia ni. Dia akan naik sampai level 2, level 1 dan yang akan jadi master. Merancang perjalanan untuk pengemudian yang lancar adalah penting bagi mana-mana individu yang bercita-cita menjadi pengemudi kapal. Bidang ini juga menitik beratkan aspek keselamatan. Saya timbul minat sewaktu saya pergi melancong di Pulau Pinang satu ketika dahulu. Di situ saya pergi makan sama keluarga saya di Padang Kota. Sewaktu saya makan, sebuah kapal melintas masuk ke pelabuhan. Dari situ saya terfikir macam mana orang boleh bawa kapal, dan saya timbul minat di situ ingin tahu macam mana orang boleh bekerja di atas kapal dan apa jurusan yang mereka ambil untuk bekerja di atasnya. Subjek yang paling mencabar bagi saya adalah Nautical Knowledge 3 dan 4. Di situ kami belajar kira waktu solat, matahari, position kapal. Di situ saya banyak belajar, dan di situ soalan yang agak mencabarlah bagi saya. Sepanjang saya belajar di sini, sangat menyeronokkan bagi saya. Saya dapat kenal kawan yang ramai sepanjang dari pelbagai negeri. Dan lecturer di sini semua sempoi-sempoi dan dia mengajar dengan baik. Pelajar turut diajar berkenaan keselamatan marin sekiranya berlaku insiden kegagalan fungsi kapal dan melibatkan nyawa penumpang. Mereka bukan sahaja perlu mahir dan cekap di atas kapal, malah harus bijak bertindak dan membuat keputusan. Antara cabaran-cabaran yang saya hadapi adalah saya merupakan seorang student perempuan dekat batch saya. Ia agak susah untuk saya belajar time dekat rumah sebab housemate saya semua ambil jurusan lain daripada saya. Saya seronok belajar dekat sini sebab classmate saya menolong saya ketika saya ada masalah dalam pelajaran ataupun ada masalah luar daripada pelajaran. Diorang akan sentiasa menolong dan membantu saya. Saya akan kuatkan mental dan fizikal saya, dan saya akan berusaha untuk kerja di atas kapal supaya saya tak give up dan saya nak menunaikan hasrat arwah ayah saya. Terdapat berpuluh cabang kejuruteraan yang boleh diceburi mengikut spesifikasi berbeza. Kini, lebih ramai pelajar berminat memilih kejuruteraan dalam industri marin ataupun perkapalan yang dilihat mampu menjamin kerjaya di masa depan. Penekanan pembelajaran berasaskan praktikal, di samping kemudahan pembelajaran yang mirip dengan suasana pekerjaan sebenar di industri, bakal memberi graduan pengalaman yang berbeza untuk digunakan di alam kerjaya kelak.